Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rakan-rakan, sahabat-sahabat, guru besar, cikgu-cikgu, khasnya cikgu-cikgu guru besar yang ada di sekolah orang asli, murid orang asli. Pertamanya, saya ni mantan guru besar sekolah kebahasaan Cina hanya nak kongsilah bersama-sama rakan-rakan guru besar sebagai pemimpin. Objektif saya seperti yang ternyata dalam ceramah ni, bukan ceramah, taklimat lah. Anda semua hebat daripada saya hanya DG 38 saja. Menyatakan, pertamanya objektifnya menyatakan perlunya transformasi dalam organisasi yang kita pimpin. Seterusnya kita menggunakan model quarter untuk merangka satu perubahan ataupun transformasi yang perlu dijalankan dalam organisasi kita. Maka tercetuslah idea Kementerian Pendidikan, Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 3P itu. Tuan-tuan boleh lihat sendiri apa dalam PowerPoint yang saya sertakan. Arahan jabatan, pihak atasan, ingin maju, menyelesaikan masalah. Paling penting bagi saya adalah keikhlasan kita untuk melakukan perubahan demi anak-anak kita. Why change? Banyak sangat perubahan. Saya tak tahulah semasa di jabatan dulu pun banyak sangat perubahan, idea-idea. Tetapi kemajuan pembangunan yang diperolehi tidak begitu cepat, lambat jugalah. Jadi apa yang kita perlu lakukan, iaitu kita melakukan ajakan paradigma dalam, saya gunakan istilah dalam era tinggal landas ni. Dah banyak sangat dah tertinggal, dan kita dalam era tinggal landas ni, maju ini, kita kena berubah dengan lebih pantas lagi. Bila kita tukar, bila kita change, tuan-tuan dapat lihat banyaklah. Dia punya ada cara macam ni, ada nak putus ke kiri, ke kanan, ke atas, bawah. Dan akhirnya kita hendakkan perubahan itu satu arah, satu hala tuju, satu matlamat ke arah kejayaan bersama. Konsep saya, kena fahami dulu, kita hanya mengakar, merimbun, menggapai awan. Perubahan itu kita perlu lakukan kepada yang kurang baik, lebih baik, dan transformasi, dan akhirnya budaya kerja kita itu mestilah budaya kerja yang cemerlang. Dan bila kita tidak ada lagi di sekolah tersebut, sesiapa saja ada, kita ada satu pasukan, kita satu warga. Khasnya bagi saya, sekolah Cina sudah ada satu warga, pasukan yang sangat hebat. Terima kasih kepada rakan-rakan. Hasilnya, kita dapat kejayaan, 7 kejayaan, 8 kejayaan di peringkat kebangsaan. Membuktikan bahawa sekolah SMOA boleh juga seiring, sejalan dengan sekolah-sekolah yang ada di bandar. Tuan-tuan dapat lihat prasyarat melaksanakan perubahan. Kita buat analisis dah semasa saya ditempatkan di SK Cina 8 tahun di jabatan tu, ditukar ke sekolah asli Cina. Saya tahun 2016 tu saya hanya melihat, memerhati, buat SWOT analisis bagaimanakah contoh-contoh yang saya dapat daripada IAB, NPQL tu, maka saya cuba tentukan cara yang paling baik untuk membuat perubahan di sekolah SK Cina. Syarat-syarat perubahan yang perlu dilaksanakan, menyerahkan penajaan politik, memanglah kadang-kadang ia punya peranan juga untuk mendapat dana. Plan pelaksanaan dia, bagaimana nak struktur pembangunan dia. Yang paling penting juga komunikasi kita dengan warga, supaya kita sama-sama memahami satu arah tuju. Dalam saya memang minat IT ni, maka saya gunakan pendekatan ICT, teknologi itu sendiri, dan saya susun, strukturkan ilmu-ilmu pengalaman yang saya dapat, dan saya wujudkan task force. Changes itu mesti ada task force, mula 10 orang, lepas itu jadi 15 orang, terusnya kepada 26 orang warga sekolah Cina ini. Dan akhirnya people itu punya peranan juga, people ataupun community, ibu bapa, anak-anak kita dan orang-orang kampung.
Tuan dan puan, alhamdulillah, syukur Allah berikan saya wisdom untuk berfikir cara proaktif untuk memajukan anak-anak saya lah. Teknologinya, strukturnya, tasknya, people dan lain-lain. Saya harap masa yang singkat ini, dalam lockdown ini pun kita dapat menggunakan ruang masa di rumah, menggunakan ICT, teknologi, study online dan sebagainya. Tapi changes dan improvement yang penting tu kita kena yakin diri dah. Saya alhamdulillah saya sangat yakin diri saya memang dah jadi macam tu, dan saya selalu berpandangan positif kepada semua individu, semua warga di sekolah tersebut. Dan kita pun tahu sebagai instructional leader, mesti kongsi ilmu. Saya memang suka kongsi ilmu. Seperti saya katakan, mengakar merimbun, menggapai awan. Dan juga sebelum saya terlupa, bila kita sudah ada mengakar merimbun, menggapai awan, kita kena memahami, memberi kefahaman kepada semua guru-guru dan juga tok-tok batin dan juga komuniti setempat, supaya mereka tahu matlamat kita untuk membawa anak-anak mereka ke menjadi murid itu ke satu tapak yang terbaik. Hubungan dengan komuniti penting. Saya memang sampai-sampai saja di channel ini tu, memang saya terus jumpa batin-batin. Sebab dalam pengalaman saya, ilmu saya dapat daripada Dr. Amin dan profesor-profesor yang mengkaji asli ini, dia mesti ada 3 T. Yang pertamanya, kita kena tambat hati audiens kita, stakeholder kita, hasil komuniti lah. Yang keduanya, kita kena teroka memahami budaya asli itu sendiri, yang kebaikan dia, macam mana kita nak mengatasi masalah, dan akhirnya kita buat pentafsiran kita untuk program-program yang kita dah cukuri dan memajukan sekolah. Prestasi penting, kewangan penting, tambah pula saya ni ada asrama. Maka ada kawan-kawan rakan-rakan lain, dia hanya wang kerajaan, wang suar. Tetapi di sekolah CNN ini mesti ada wang asrama. Banyak pula tu. Lebih banyak daripada bajet kita mengurus sekolah. Wang asrama ni. Maaflah kawan-kawan, saya cakap ni agak susah, tapi saya harap tuan-tuan dapat membantu dan memahami. Keadaan saya sendiri lah. Ni dah pukul 11.30, tapi semangat nak buat juga klip ini. Dan yang paling penting kreativiti lah. Kreativiti, inovasi dan juga strategic thinking. Urusan perubahan yang saya masukkan ialah dari aspek hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alamin. Semua bidang itu dia dalam bentuk 3 segi. Tak boleh terpisah. Hablum minallah, kerohanian anak-anak kita, hanya anak-anak asrama, dan juga hablum minan nas, sama manusia, sama komuniti, sama orang mak bapak lah. Kita rendahkan martabat kita, walaupun kita guru besar, kita rendahkan sama taraf ataupun lebih bawah sikit daripada tok-tok batin ni, supaya mereka menghargai kita dan mereka menghormati kita untuk membantu paradigm shift untuk anak-anak mereka tu. Mengurus perubahan, tuan-tuan boleh duduk masuk di internet, John P. Cotter 1996, dan banyak saya mentelaah. YouTube pun ada untuk tuan bantu tuan-tuan lah nanti. Tapi yang paling penting tuan-tuan, saya lihat kesalahan seperti saya katakan tadi, saya tak pandang yang negatif. Kalau ada yang negatif, saya akan panggil, saya akan nasihatkan, sebab manusia itu boleh berubah. Istilah sekolah asli ini, guru-gurunya confer, selesa, zon selesa, itu salah. Itulah masalah. Kesalahan yang sering kita lakukan untuk menangani perubahan, membiarkan zon selesa yang berlebihan. Yang berlebihan sangat. Ya, kita buat perubahan sedikit. Kesalahan yang sering juga dilakukan, gagal mewujudkan gabungan kerja. Tim pasukan, satu ada 7, kerjasama, kebajikan guru, kebajikan pekerja swasta, pekerjaan pengawal keselamatan, semuanya. Kadang-kadang tuan-tuan ada beberapa yang kesutukan kewangan, tak pergi ke pasar, hanya ada duit sikit saja,
maka mereka mohon sumbangan dah, duit minyak motor. Kita pun bagilah kepada mereka. Kita faham mereka ni sama kita dulu, hanya mereka lambat saja moden. Kesalahan yang sering kita lakukan juga kelemahan memimpin. Saya sendirilah, kalau saya nampak saya lemah, kadang-kadang kawan-kawan tegur, kadang-kadang saya tegur, penjelasan semua tegur. Maka kita mengambil pandangan semua staf, tapi akhirnya kita juga yang buat keputusan. Tidak berkesan mendengarkan visi. Itu depan saya katakan tadi, mengakar, merimbun, menggapai awan. Mesti difahami oleh semua warga kerja kita. Semua matlamat kita tu. Saya pun tak tahulah macam mana pada satu pagi, pukul 4 pagi, semasa saya mau buka sekolah sebagai caretaker, saya mau buka sekolah rendah Raja Tulan di Taman Cepaka Ipoh, saya hendakkan tema motor sekolah. Maka alhamdulillah pada 4 pagi tu tengah apa nak buat besok, lori mana yang sampai, engineer mana yang sampai untuk melihat, maka tercetuslah idea mengakar, merimbun, menggapai awan. Alhamdulillah SK Raja Tulan pun dapat anugerah peringkat kebangsaan. Ada 2 peringkat kebangsaan kita dapat anugerah. Terima kasih kepada guru-guru SK Raja Tulan yang turut membantu anak-anak. Khasnya komuniti Taman Cepaka itu, status mereka, keluarga mereka sederhana ke bawah. Alhamdulillah telah pun berjaya menggapai awan. Saya tak bolehlah membiarkan masalah menyekat kelancaran visi-visi baru. Memang saya tak boleh. Saya memang bukan ini orang macam itu. Saya tak boleh, kalau ada masalah, terjumpa mengatasi masalah, bawa anak balik ke rumah, fikir. InsyaAllah dengan izin Allah, adalah Allah tunjukkan wisdom tu, jalan tu, jika kita buat satu kerja tu dengan keikhlasan untuk memajukan anak-anak kita. Jangan haraplah kita hendakkan satu pekerjaan itu dia dengan cepat. Kalau pekerjaan dengan cepat, maka dia takkan kekal lama. Banyak kita lihat, macam sekolah di Ulu Dubai, 1 ke 3 dulu, 4 tahun sudah, 1 Malaysia, Kementerian Pendidikan pun suruh melawat penandaan di Ulu Dubai. Tapi bila habis saja guru besar, saya pernah lupa nama guru besar tu, maka tak ada apa. Begitu dengan Tajuk Cini, Pak Aki, sahabat saya tu, bila habis saja kepimpinan bersara dan sebagainya, maka budaya itu tak ada. Jadi janganlah kita biar agak lambat, tapi dia dari budaya. Okey, sebelum mencapai kejayaan itu, saya katakan tadi, kesilapan yang seterusnya kita cuai mengekalkan perubahan untuk menjadikan satu budaya yang diterima serta diamalkan. Masa akhir tahun 2019, saya rasa saya nak bersara dah. Masa tu saya nak bersara bulan 5. Maka saya kata kejayaan-kejayaan yang telah dicapai oleh sekolah Chinese itu mesti diabadikan. Sebab dia tak akan datang lagi. Ataupun makan masa lagi untuk kembali balik ke gemilangan itu. Maka saya dengan perongganan disambut semua guru-guru, semua warga Chinese, kita wujudkan satu galeri. Dan galeri itu dinama Galeri Tok Pangku Pandak Hamid, mengenal jasa senator pertama orang asli dan terdiri pada kaum Temia. Itu kita abadikan. Bila itu saja galeri itu, nama Tok Pangku dapat sambutan yang paling hebat daripada komuniti Temia sekitar sekolah Sinain dan juga sekolah-sekolah pos Kuala Mu, pos Powo. Mereka pun turut berasa seronok sebab kita mengabadikan pemimpin mereka yang dulu. Kita kesan kegagalan pemimpin mengenali kesilapan mengakibatkan strategi yang kita buat, wang ringgit, ya, penak peluh, letih, masa, dia akan menjadi hibar, tidak sempurna. Maka letih saja kawan-kawan. Jadi biarlah kita pastikan, kita follow up, pastikan dan kita turun padang bahawa apa yang kita lakukan itu, pelaksanaannya selepas kita buat strategi, plan strategi, maka kita pastikan bahawa ia
berkesan. Dan yang paling penting, kita berdoa kepada Allah SWT. Bangun pagi, pukul 4:30 pagi dah bangun, buat sunat dan sebagainya lah. Tuan-tuan lebih hebat daripada saya. Tindakan mengambil alih tidak berupaya mewujudkan sinergi atau usaha sama yang diharapkan. Jadi tidak ada kerjasama. Maka gagallah satu projek itu, ataupun dia tak sempurna, dia tak menyelah. Wang habis, tenaga kita keluarkan, maka dia tak mengeluarkan hasil yang berkekalan. Seterusnya tuan-tuan, model yang saya gunakan pakai adalah 8 langkah quarter yang seperti tadi tuan-tuan rujuk ya. 8 langkah quarter. Yang pertamanya bertindak dengan segera ya. Kita kata bertindak dengan segera. 2016 saya dah mula dah buat strategi, tengok kekuatan warga, hebat warga, alhamdulillah warga sekolah seni itu hebat, memang hebat. Hanya kita nak tumpukan satu tenaga yang banyak tu, yang kepakaran yang ada tu, kemahiran yang berbagai-bagai tu, satu arah untuk menaikkan nama Channel N di mata dunia dalam YouTube dan juga di Kementerian Pendidikan Malaysia. Bina ejen pemimpin perubahan, murabi yang kompeten, muallim yang kompeten, perubahan holistic leader. Dan satu banner visi dan misi. Komunikasi, saya memang turun padang, memang berkomunikasi secara berkesan dengan semua warga untuk mendapat kerjasama, dan kita mengharapkan bahawa walaupun mereka itu bekerja sekolah, tapi mereka ada kepakaran mereka. Umpamanya Cik Mazlan dah ada memang pakar rajin, semua dia boleh buat. Dia umpamakan garam tapi gunju. Itu tagline saya pertama. Bagi tuan-tuan, mengakar menimbun mengapak awan, itu tagline saya, falsafah hidup saya. Dan keduanya, seperti kata tadi, jadi garam, jangan jadi ginju. Mewujudkan kejayaan, menyatukan kekuatan ke arah perubahan, dan akhirnya budaya pendekatan yang baru. Alhamdulillah, Cikgu Azmi Mumakruf daripada SK Puspiah ditempatkan ke Channel A menggantikan tempat saya pun pasti better dengan beliau. Dan alhamdulillah dapat dilaksanakan dengan terbaik. Okey. Jam sudah pukul 11.30. Tak apa, sikit lagi. Membina rasa mengutamakan keperluan untuk bertindak segera. Tuan-tuan boleh lihat ini lah. Ya. Selepas akhir 2016 saya dah pasang strategi dengan bantu oleh penolong kanan saya masa itu Cik Ramdi, Cik Noah dan juga Ustazah Maswati. Memang penolong kanan yang hebat semuanya. Dan kita gerak 2017. Walaupun saya dapat teguran daripada penolong kanan saya dan sebagainya, kita terima sebagai satu nasihat, pandangan, cadangan. Tapi walaupun akhirnya kita yang buat keputusan. Membina ejen dan pemimpin perubahan, saya memang mengakar merimbun guru-guru saya, penolong kanan saya khasnya bagi mereka idea untuk bantu, dan saya sama-sama bantu mereka. So, alhamdulillah saya ada kepakaran sikit lah komputer, dan saya bantu mereka dari segi SKPM itu saya buat mudah-mudah. Lagi satu saya nak kongsikan tuan. Mula-mula saya sampai 2016 saya dapati bahawa susah untuk dapat data, susah untuk dapat maklumat daripada guru-guru saya, mungkin lambat. Maka saya ada sedikit sumbangan daripada pihak luar. Maka saya beli satu desktop letak di bilik guru. Desktop itu letak di bilik guru dan saya masukkan semua nama guru dan juga nama pekerja sekolah Channel A dalam folder-folder masing-masing, dan saya dah ajar mereka apa saja tugasan mereka, minit mesyuarat umpamanya, data peperiksaan, data pemulihan khas dan sebagainya dimasukkan dalam folder masing-masing. Dan juga begitu juga dengan rancangan pengajaran mingguan, harian dan sebagainya. Maka bila ada desktop itu, tahu hadapannya guru yang mengambil alih tugas itu, kelas itu, atau tanggungjawab itu, kurikulum, HAM atau co-curriculum, maka senang untuk mereka pergi ke desktop komputer itu dan ambil saja bahan-bahan daripada
cikgu, umpamanya Cikgu Syarul. Cikgu Syarul adalah guru yang paling lama di Cernain. Dan saya harap dia tidak bersara awal supaya tenaga beliau, idea beliau sebagai bapa kepada anak-anak asrama memang menyela. Alhamdulillah dia telah dapat tingkat kehormatan guru semasa kita K9 kelompok 6 mengadakan kolokium di MH Hotel Sungai Siput, di mana semua warga guru, pekerja swasta, pekerja kerajaan, kerani semua datang, 230 orang memenuhi Dewan Besar MH Hotel untuk kita abadikan sambutan Hari Raya dan juga kita buat pengisian kolokium. Alhamdulillah, satu kejayaan yang pertama, yang ulung kali yang kita adakan. Okey, pengusahaan perubahan yang berjaya menuntut sokongan. Saya memang Alhamdulillah, saya tak malu. Saya buat jaringan. Saya jemput siapa-siapa saja. Memang kadang-kadang dia ganggu jugalah PDP, tapi kita pandai mengagikan masa. Mengagikan masa kita buat sebelah petang, sebelah tengah hari, dan jaringan dan inilah yang menyela dan banyak membantu mendidik kemenjadian anak-anak saya, khasnya anak-anak asrama Cernain. Visi untuk berubah. Saya kata tadi, setiap organisasi harus mempunyai visi yang jelas mengenai perubahan yang ingin dibawa dengan konsep dan gambaran jelas mengenai rupa dan bentuk organisasi. Ini saya buat dalam kontak time dengan guru, dengan anak murid pun. Bila saya sebut saja dalam perjumpaan atau jumpa satu murid ataupun di asrama saya duduk kat tengah-tengah tu, saya menyerit, mengangkat berimbun, anak-anak murid saya akan menjawab, menggapai awan. Dan tapi saya beri tagline yang saya nak kongsi sama, sekolah Cernain memang bersih, carilah sampah. Siapa-siapa yang datang dahulu dengan Cik Azmi pun guru besar baru ni, siapa-siapa datang dia tak akan jumpa sampah di SK Cernain. Di asrama pun begitu juga. Sebab buang sampah dapat dosa, kutip sampah mencari pahala. Jadi nampak murid dia buang sampah, dosa kau. Jadi kita tanamkan positif dia, buang sampah dapat dosa, kutip sampah mencari pahala. Tuan-tuan perempuan, tuan-tuan kena ada tagline lah. Tagline kena ada. Supaya tagline ini dikongsi bersama dengan guru dan juga dengan semua murid, termasuk murid satu. Tuan-tuan perempuan, ada 6 orang murid tahun 1 tinggal di asrama Kampung Kajang, jauh. Kampung yang paling jauh daripada Cernain, nama Kampung Kajang. 8 orang pelajar. Bulan pertama tu memanglah penyelia dia kata besar murid dia satu tak payahlah tinggal di asrama sebab asrama dah wangi, dah cantik. Maka ni kadang-kadang mereka buang air buka bilik air dia buang aja, bukan dalam lubang. Tapi Alhamdulillah saya dah maklum pada penyelia dan warden, bagi mereka sebulan. Dan saya pun jumpa abang-abang, kakak-kakak mereka yang tinggal di kampung, ajar adik-adik mereka ni. Alhamdulillah. Komunikasi yang keempatnya, komunikasi yang berkesan. Tuan-tuan dan puan, memang janganlah marah cikgu-cikgu depan orang ramai. Janganlah ego lah. Seorang guru besar, egonya harus dikurangkan. Sebab kita pejabat awam, sebab kita akan bersara dan kita akan jumpa balik guru-guru ini di mana-mana. Dan kalau kita menunjukkan keegoan kita, maka bila kereta kita rosak umpamanya, siapa nak tolong? Alhamdulillah, ini peristiwa yang banyak guru besar penekanan di sekolah SMOA. Semua dah di negeri Perak sekali, bukan di Kuala Kangsar saja. Okey, seterusnya tuan-tuan, kita mesti menerima pandangan lah, pendapat daripada ahli-ahli kita, mana yang terbaik, dan kita kumpulkan, kita catatkan, dan kita ingat, kita fikir mana yang kita buat, pandangan mana yang paling baik. Saya Alhamdulillah, Cikgu Tarmizi, Cik Zul, penekanan saya dan dekat semua guru lah bagi pandangan, saya terima dan saya cuba hadamkan kekuatan dia dan saya akan ikut keutamaan. Mana cadangan yang saya perlu utamakan, saya buat. Itu pun kalau ada lebihan kewangan. Kadang-kadang adik mereka ni memerlukan kewangan.
kita kena ikut keutamaan. Sekolah asli mana ada URPIBG, ya, tak ada, ya. Okey, yang kelimanya, menangani halangan atau tentangan. Memang setiap program itu, setiap harapan kita, setiap strategi itu mesti ada halangan. Halangan itu kita cuba, kalau negatif kita cuba positifkan dan kita cuba bagi balik, memahami balik tujuan kita membuat satu program itu. Ya, okey, jangan kita kadang-kadang kita tak boleh terima saja bangkangan daripada idea-idea orang lain ataupun, tapi kita kena sit down lah, bincang dengan rakan-rakan, dengan perongkanan khasnya. Alhamdulillah, perongkanan mesti membantu guru besar untuk melaksanakan hasrat 3 PM, hasrat PPD, Kuala Kangsar khasnya, top 3. Alhamdulillah, Tuan Saiful banyak membantu dan juga kawan-kawan di Jabatan Pendidikan banyak bantu. Khasnya ketua sektor kemanusiaan tu, ketua sektor pusat sekolah dan rakan-rakan lah banyak bantu, sebab kita tak malu, sebab kita hendak majukan sekolah. Jangan kita rasa terpinggir ataupun apa-apa saja cadangan minta mereka carakan kepada kita untuk ambil cabaran. Letak cabaran itu dan memahami cara pelaksanaan dia, dan kita tanamkan juga kepada warga CNA untuk sama-sama menyelesaikan dan berjaya mencapai matlamat yang diharapkan oleh jabatan. Umpamanya asad, memang asad ni asrama, anugerah asrama, kita dapat terbaik di dekat kebangsaan. Memang memakan masa proses 3 tahun untuk menyediakan bahan-bahan. Alhamdulillah, CNA telah laksanakan dan kita rasa bangga kita dapat kalahkan asrama-asrama besar di bandar-bandar. Mewujudkan kejayaan segera, ya. Kejayaan adalah satu sumber yang kuat untuk memotivasikan seseorang. Kejayaan yang pertama CNA ini ialah bola jaring dan sepak takraw. Itu memang kita punya kebitaraan asrama. Ketiganya tarian. Dan keempat dia adalah 3K. Bila kita menang 3K dia, kejayaan itu, kemenangan itu lebih memotivasikan semua warga, termasuk ibu bapa, dan sehingga mereka sumbang 3 balai sewan, balai sewang tuan-tuan untuk CNA seperti yang ada. Tuan-tuan boleh datang lah, tapi maklum pada guru besar baru. Perancangan perubahan Alhamdulillah mempunyai KPI. Perubahan-perubahan mesti ada KPI, kita cek balik tengok, ya. Dan juga jangan lupa PSC tu, akademik pun penting juga. Menyatukan kekuatan dan ke arah perubahan. Alhamdulillah, memang sudah ada tim buat video, memang idea yang cantik. Alhamdulillah, Cik Zul, Fitri dan lain-lain lah. Tapi Cikgu Sawah dah pindah balik ke Kapah, maka kategorian satu tenaga IT yang hebat. Yang ke-8 akhirnya menjadikannya satu budaya. Alhamdulillah, satu budaya yang telah ada di CNA, iaitu mereka buat kerja sama-sama. Bila asrama, semua akan turun bantu. Tidak ada kelompok asrama, tidak ada kelompok akademik. Semua turun. Itu juga dengan sukan. Dan juga itu dengan surau. Surau, CNA dapat surau imarah peringkat negeri. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, sekian saja yang saya nak kongsi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-samalah kita stay at home. Jangan duduk diam saja. Bukalah laptop, carilah idea. Banyak maklumat yang ada di YouTube dan dia ada di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.